dipahami oleh golongan salaf. Mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis sifat ini dengan maksud sifat, bukan anggota. Okey. Di dalam pelajaran kita yang lalu, kita telah bahas dengan panjang, mengemukakan fakta, bukti dan juga dalil tentang Allah Subhanahu Wa Taala istiwa di atas arasy secara hakikat, bukan secara majaz. Lalu bila kita sebut dengan dalil-dalil daripada Quran dan hadis, Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas daripada arasy-Nya, sebagaimana hadis yang dikemukakan di dalam kitab ini, innallaha kataba kitaban fahuwa 'indahu fawqal arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menulis satu kitab, dan dia berada di sisi kitab tersebut di atas daripada arasy. Lalu soalan yang berikutnya, bila kata Allah Ta'ala berada di atas arasy, halillahu ma'ana. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita? Sebab dalam ayat Quran ada ma'ana, ada ma'akum, wa huwa ma'akum. Ada Allah Subhanahu Wa Taala ayat itu bersama dengan kita. Ada dengan perkataan kita ataupun dengan perkataan kamu, bersama kamu, ataupun ma'akuma, yakni Musa dan Harun. Jadi hakikat yang sebenarnya Allah Ta'ala ni berada di mana? Atas daripada arasy ke ataupun bersama dengan kita? Okey. Lalu di dalam mensyarahkan, menghuraikan ayat ini, dia kata di sini, halillah Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita di sudut apa dia? Di sudut pendengarannya, penglihatannya, dengan ilmunya, bukan di sudut zat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud zat? Zat maknanya diri. Zat itu diri Allah Ta'ala. Adapun bersama dengan kita, bukan bersama dengan zat, tetapi bersama dengan sifat pendengarannya dan juga pelihatannya. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, mula-mula Allah Ta'ala kata, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun, kerana Fir'aun itu melampaui batas. Bila melampau, dia zalim pula, dia kejam terhadap rakyat dia, bahkan dia juga mengaku dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Oleh kerana kesesatan yang begitu besar yang berlaku kepada Fir'aun ini, Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Musa dan juga Nabi Harun untuk menyampaikan dakwah. Lalu sudah tentu, bila Firaun seorang raja, mempunyai pengaruh, kekuatan, kerajaan yang besar, dia ada polis dia, dia ada tentera dia, sudah tentu lahir kebimbangan daripada hati Nabi Musa dan juga Nabi Harun nak berdepan dengan seorang raja yang zalim. Lalu Allah Ta'ala kata, qala la takhafa, janganlah kamu berdua takut. Innani ma'akuma, aku bersama dengan kamu. Ayat-ayat yang lepas kita telah sebut berada di atas arasy. Tiba-tiba ayat ini kata bersama dengan kamu berdua. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama dengan kamu berdua. Ada pihak kata, tengok macam mana pula ayat ini kalau nak kata Allah Ta'ala atas arasy. Macam ada bertentangan, berlaga satu ayat dengan ayat-ayat yang lain. Berlaku pertentangan di antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain. Sebenarnya ayat Quran, dia tidak berlaku pertentangan di antara satu sama lain. Begitu juga hadis-hadis Nabi, dan begitu juga antara hadis dengan Quran. Cuma apabila orang kata ayat ini bertentangan, maka dia tak faham, dia tak mengaji tafsir. Ada orang kata satu pihak ini dia memahami ayat Quran dan hadis secara zahir berdasarkan kepada akal, andaian, tafsiran mereka sendiri. Padahalnya bila kita tengok huraian ataupun tafsiran para ulama tafsir, ayat-ayat yang menyebut begini, bersama kamu, bersama aku, bersama kita, semua ulama tafsir kata bukan di sudut zat. Semua kata di sudut sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam ayat ini disebut terang. Sesungguhnya aku, jangan kamu takut, sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata asma'u wa ara.
Maknanya aku mendengar dan juga aku melihat. Maknanya bersama dengan kamu di sudut penglihatan dan pendengaran. Bukan di sudut zat. Maka terangkatlah kemusykilan. Tak mana yang kata ayat ni berlaga kontradik di antara satu sama lain. Tak, cuma dia tak faham. Dalam ayat ni terang. Sebelum kita buka kitab-kitab tafsir pun, ayat Allah Ta'ala dah terang di dalam ayat ini, asma'u wa ara. Maknanya aku mendengar, maknanya bersama dengan kamu itu di sudut pendengaran, wa ara, dan juga di sudut penglihatan, bukan di sudut zat. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum, ay bi'ilmihi. Rawahu Muslim. Sesungguhnya kamu menyeru, memanggil, berdoa yang mendengar, yang maha mendengar, lagi hampir. Hadis ini dia ada asbabul wurud. Kalau kita mengaji tafsir dipanggil apa? Asbabun nuzul, kan? Hadis ini dia ada sababul wurud, sebab berlakunya hadis ini ataupun datangnya hadis ini. Sebilangan sahabat bila berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berzikir dengan kuat. Berzikir dengan kuat, kalau berdoa pun doa dengan kuat. Sebab bila menceritakan tentang kelebihan-kelebihan zikir kepada Allah Ta'ala, uzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, ingatlah kepada Allah Ta'ala, ataupun berzikirlah kepada Allah Ta'ala banyak-banyak, semoga kamu memperoleh kejayaan. Sahabat pergi mana pun zikir, banyak berzikir kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Demo ni beramal betul dengan ayat Quran dan juga dengan hadis Nabi SAW. Pergilah ke mana-mana pun, sama ada bersendirian ataupun berkumpulan ataupun dengan bersama Rasulullah ni, duduk berzikir. Sehingga ada di kalangan mereka berzikir dengan melaungkan suara yang kuat, dan doa pun dengan melaungkan suara yang kuat. Lalu Rasulullah kata, irba'u ala anfusikum, jangan kamu mengeraskan suara kamu. Baru datang ayat ini, wa innakum tad'una sami'an qariba, sesungguhnya kamu berdoa itu yang maha mendengar dan hampir. Maknanya bila Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, tak perlulah kita duk meraung menjerit kuat-kuat, sama ada kita berzikir ataupun berdoa, sebab Allah Ta'ala sentiasa mendengar. Pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala sama ada dalam bentuk suara pun dia dengar, tak ada suara pun dia dengar. Sama ada di luar ataupun di dalam. Di luar ni macam kita bercakap, kita melakukan sesuatu pergerakan, nampak di sudut manusia, nampak. Yang manusia tak nampak dalam hati, innahu alimun bizatis sudur, sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Jadi tak ada masalah bagi Allah Ta'ala dekat jauh ke, bersuara tak bersuara, Allah Ta'ala sentiasa mendengar dan sentiasa melihat. Lalu Nabi kata, sesungguhnya kamu berdoa itu yang maha mendengar lagi hampir dengan kamu. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, bila seseorang hamba ataupun apabila seseorang hamba itu bertanya tentang aku, kata Allah, jawabnya bahawa aku ni hampir sangat dengan hamba-hambaku. Di dalam ayat yang lain, bihablil warid, hampirnya Allah Ta'ala dengan seseorang hamba ini sebagaimana urat tengkuk ni. Urat tengkuk kan dekat dengan kita, dekatnya lebih hampir daripada urat tengkuk. Allah Ta'ala lebih dekat lagi di sudut pendengaran, penglihatan dia. Jadi kalau begitu, tak perlu kita nak berdoa tu dengan melaungkan suara kuat-kuat, dan nak berzikir itu dengan zikir yang kuat, sebab Allah Ta'ala sentiasa melihat dan juga sentiasa mendengar. Wa huwa ma'akum, dia sentiasa bersama dengan kamu. Di sinilah bersama dengan kamu kita sebut tadi apa dia? Bukan bersama dengan zat, dengan dirinya, tetapi dengan ay bi'ilmihi, iaitu dengan ilmunya. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalan yang berikutnya iaitu soalan yang ke-12. Ma hiya faidatut tauhid?
Apakah faedah, kelebihan, kepentingan ilmu tauhid? Apa faedah dia? Apa kelebihan dia kita mempelajari ilmu tauhid? Kalau kita mempelajari ilmu fiqh, kita tahu apa kelebihan ilmu fiqh untuk memperbetulkan segala ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Kita belajar pula ilmu apa dia? Ilmu akhlak, ataupun orang sebut dengan ilmu tasawuf, untuk memperbetulkan niat kita. Kita tahu fiqh apa keperluan, apa kepentingan, ilmu tasawuf apa kepentingan, apa keperluan. Ilmu hadis, ilmu tafsir pun sama, masing-masing mempunyai kelebihan, kepentingan masing-masing. Adapun ilmu tauhid ini dia kata faidatut tauhidi hiyal amnu fil akhirah. Faedah ilmu tauhid ini iaitu aman di negeri akhirat, minal azabi wal hidayati fid dunya. Maknanya aman, selamat daripada azab. Kejayaan yang sebenarnya bagi manusia ini iaitu kejayaan bila dia selamat daripada api neraka, dia masuk syurga. Hak tu selamat. Kalau berjaya hidup di atas dunia, dia mempunyai harta benda yang banyak, pengaruh yang ramai, mempunyai jawatan yang tinggi, dihormati, disanjungi. Tapi bila di akhirat besok tak dapat masuk syurga, tak berjaya tuan-tuan. Rugi sahaja. Segala tindakan, perbuatan, aktiviti yang kita buat atas dunia ni semua rugi. Tak layak masuk syurga. Jadi di antara untuk memperolehi kelayakan tersebut, iaitu kena belajar ilmu tauhid. Ilmu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bagi kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita diperintahkan supaya melakukan ibadat. Sebahagian daripada ibadat-ibadat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ni, kita sembahyang, puasa, zakat, haji. Tadi kita sembahyang berjemaah. Sekarang ni pula kita mengaji. Semua benda-benda ni boleh pahala. Jadi kita nak tuntut pahala daripada siapa? Daripada Allah Ta'ala. Tetapi kalau Allah Ta'ala pun kita tak kenal, macam mana? Kita nak tuntut pahala kepada Allah Ta'ala macam mana? Allah Ta'ala yang kita sembah pagi, petang, siang, malam ni, Allah Ta'ala kita tak kenal. Jadi tidak lain tidak bukan, mau tak mau mesti kita mempelajari ilmu tauhid secara mendalam. Bila dah kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah segala amalan kita diterima. Jadi di sini di antara kelebihannya selamat daripada azab. Allah Ta'ala ni selain dia suruh kita beramal, berusaha memperolehi syurga, dia suruh kita berdoa pula jauh daripada api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat. Jauhlah kami daripada api neraka. Allah Ta'ala punya sayang kat kita semua ni. Dia suruh kita buat ibadat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dia suruh bersegera buat ibadat, segera taubat. Buat ibadat ni dibagi galakkan. Dia suruh pecut betul-betul. Dia bagi targhib, galakkan kalau buat ini pahala dia. Dia sebut untuk menggalakkan, menggairahkan kita, mengasyikkan kita buat ibadat ni, dia janji dengan pahala, dengan syurga. Lepas tu pula dia ajar pula kita berdoa supaya jauh kita daripada api neraka, masuk syurga. Sebab itu disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku layak masuk syurga kecuali orang yang enggan. Qila ya Rasulullah wa may ya'ba ya Rasulullah. Lalu sahabat pun tanya, siapa pula enggan masuk syurga ni sedangkan semua umat layak? Rasulullah kata, wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa-siapa yang taat kepada aku, patuh kepada ajaranku, ikut sunnahku, dia layak masuk syurga. Siapa-siapa yang enggan, yang ni lah. Siapa yang tak taat kepada aku, dialah orang yang dimaksudkan enggan masuk syurga. Jadi kita tengok di sini, maknanya kita ni layak. Tapi ada di kalangan manusia dia tak nak sebab tak mematuhi ajaran Nabi. Nabi bawa kod lain, dia naklah bawa kod lain. Dia nak lari daripada apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Dan juga dia kata wal hidayah, memperoleh petunjuk.
Orang yang mempelajari ilmu tauhid ini, dia akan dapat hidayah. Hidayah ni petunjuk daripada Allah Ta'ala. Kalau dia tak belajar, macam mana dia nak dapat hidayah? Hidayah ini perlu dicari. Bukan hanya kita duduk di rumah kita, tunggu hidayah ni datang. Hidayah ni dicari. Sebagaimana orang Islam di zaman Nabi SAW, asal-asalnya mereka ini berada di zaman jahiliah. Berbagai penyelewengan, kesesatan yang mereka lakukan. Bab sesat ni, bab khurafat mereka buat. Tetapi mereka mencari. Tiba-tiba Allah Ta'ala utuskan seorang Nabi, iaitu Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Mereka dengar ceramah Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi, dan mereka bezakan amalan-amalan mereka, pegangan mereka, etikad mereka sebelum ini. Lalu mereka nampak apa yang dibawa oleh Nabi itu benar. Dan Allah Ta'ala pun memang sebagaimana banyak ayat Quran, memang Allah Ta'ala ni maha penyayang sungguh. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Penyayang sungguh Allah Ta'ala ni. Dalam keadaan orang sembah berhala, sesat, menyembah berbagai-bagai Tuhan, berpegang dengan berbagai-bagai i'tiqad yang sesat dan salah, diutus seorang Nabi untuk selamatkan manusia yang sesat ini. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami mengutuskan pada setiap umat itu akan seorang rasul. Peranan rasul ini untuk mengajak manusia sembah Allah Ta'ala, menjauhkan diri daripada taghut. Taghut kita sebut pada bulan yang lepas, ma'ubida min dunillah, sesuatu sembahan selain daripada Allah Ta'ala. Semua taghut, berhala ke, tokong ke, syaitan, jin yang disembah, semua dipanggil taghut. Jadi kita dapat hidayah dengan kita mempelajari ilmu tauhid. Dapat hidayah di dunia, selamat azab daripada akhirat. Wa takfiriz zunubi, kelebihan yang ketiga, Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa. Belajar saja tuan-tuan. Tengok. Kita ni banyak kesalahan, banyak dosa kepada Allah Ta'ala. Selain daripada dosa diampun oleh Allah dengan sebab bertaubat. Kalau dosa besar tak boleh lari lah, kita kena bertaubat betul-betul kepada Allah Ta'ala. Dan dosa diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab beramal dengan amalan yang baik. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik itu menghapuskan kejahatan. Kadang-kadang dosa diampun oleh Allah Ta'ala dengan sebab orang lain tolong berdoa. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Orang lain pula berdoa untuk orang, pihak lain berdoa untuk orang Islam yang lain. Al-ahya'i minhum wal amwat, sama ada yang telah mati ataupun yang masih hidup, orang tolong doa. Yang keempat, malaikat tolong doa. Kan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, siapa-siapa yang ada sembahyang, lepas dari sembahyang dia duduk lagi tempat di masjid, dia tak balik. Dia duduk selagi mana dia ada sembahyang, duduk dalam keadaan dia masih wudu, malaikat berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dosa dia diampun oleh Allah. Maknanya jalan untuk diampun dosa ni banyak. Salah satu daripadanya yang kita belajar hari ni, kita mempelajari ilmu tauhid. Tak nak kan tuan-tuan, selagi mana kita berada di dalam majlis ilmu, membincangkan, membahaskan tentang akidah melalui dalil Quran dan hadis, kita nak kenal Allah Ta'ala tu dengan sebenar-benar kenal. Tengah duk belajar tu, dosa kita diampun oleh Allah. Wa takfiriz zunub. Penyebab dia mengampun dosa-dosa. Allah Ta'ala mengampun dosa dengan sebab kita mempelajari ilmu tauhid. Sebab itulah ilmu tauhid ini kena belajar betul-betul. Ilmu tauhid yang berdasar kepada Quran dan hadis. Pertamanya, dalil yang kita pegang itu kuat dan kita tak akan jadi keliru. Kalau kita mengenal Allah Ta'ala, mempelajari ilmu tauhid selain daripada jalan Quran hadis ini, dia akan jadi pening. Dia akan jadi keliru sepanjang masa. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Dia banyak timbul persoalan. Sebab kefahaman dia tak tepat. Tak jelas sebagaimana yang telah disebut di dalam Quran dan hadis. Yang ketiga kelebihannya, mengampun dosa. Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Qala Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah Al-An'am ayat 82. Ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka itu adalah orang yang memperoleh keamanan. Maknanya selamat dunia akhirat.
Wa hum muhtadun, mereka adalah golongan yang diberi petunjuk oleh Allah. Banyak ayat Quran ni kalau orang belajar akidah, faham akidah, kenal Allah, kenal Rasul ni dah dapat petunjuk. Hak ni yang kita duk cari. Petunjuk yang benar yang datang daripada Allah Ta'ala. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan zalim di sini? Tidak mencampur adukkan kezaliman, keimanan dengan kezaliman. Bizulmin ay bisyirkin. Tengok situ. Bizulmin itu apa makna? Ay bisyirkin. Tidak mencampuri keimanan dengan syirik. Apa maksud syirik? Syirik ni menduakan, menyengutukan, menganggap ada Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Di dalam surah Luqman, Allah Ta'ala kata apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu suatu kezaliman yang besar. Syirik ini dia menyengutukan. Maksudnya Allah Ta'ala dia boleh sembah, Tok Kong dia boleh sembah. Wa ma yu'minu billah wa ma yu'minu. Allah Ta'ala kata tidak beriman seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala illa wa hum musyrikun, melainkan di dalam keadaan manusia itu bersyirik kepada Allah. Maknanya dia beriman pun boleh, syirik pun boleh. Di zaman Nabi boleh berlaku macam tu. Beriman kepada Allah Ta'ala pun boleh. Selepas dia sembahyang di masjid, sembah Allah Ta'ala, keluar daripada masjid, dia sembah Tok Kong. Dia boleh buat macam tu. Dia boleh buat macam tu. Jadi Allah Ta'ala kata, bila dia beriman, jangan mencampurkan keimanan dengan kesyirikan. Bila sembah Allah, tolak berhala. Allah Ta'ala sebut apa di dalam ayat yang lain? Wa man yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim, kan? La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Barang siapa yang mengkufuri taghut, apa makna taghut? Sembahan selain daripada Allah. Dia tak sembah taghut, tak sembah Tok Kong, tak sembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, dan dia benar-benar beriman kepada Allah, sesungguhnya dia telah memegang suatu simpulan tali yang kukuh. Maknanya akidah dia kukuh. Jadi di zaman Nabi boleh sembah Allah, boleh sembah Tok Kong. Iaitu sebab turunnya surah Qul ya ayyuhal kafirun tu. Mereka nak ajak supaya Rasulullah ni bertolak ansur di dalam ibadah, di dalam penyembahan. Quran kata tak boleh toleransi di dalam masalah ini. Sebab lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Jadi di sini dia kata bizulmin, yakni bisyirkin. Jangan bercampur aduk dengan keimanan dengan kesyirikan. Kalau nak ikut-ikut Rasulullah ni tokoh perpaduan. Bila dia bawa Islam jadi pecah belah dalam masyarakat. Tidak semua orang bersatu. Tidak semua orang bersatu. Bersatu di atas kekufuran. Semua berhala. Jadi sekarang ni orang duk sebut masalah berlaku perpecahan, perbezaan pendapat Kalau bersatu pun di atas dasar kesesatan, buat apa kita bersatu? Macam Rasulullah ni, orang yang sangat menghormati orang. Dia sangat nak mengajak orang supaya bersatu padu, tapi tak boleh nak bersatu. Nak buat macam mana? Sebab laluan masing-masing. Sebahagian orang dia nak pilih jalan kanan, hak ni nak pilih jalan kiri. Jalan Tok Guru bukan jalan Nabi. Pecah nak buat macam mana? Tak boleh nak elak. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Jadi kita nak ikut jalan mana? Nak ikut jalan mana? Nabi kata inilah jalanku, jalan yang lurus. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Jalan Islam satu, ihdinas siratal mustaqim. Jangan kamu mengikut berbagai-bagai jalan. Selain daripada jalan Nabi, banyak tuan-tuan. Jadi pulang nak ikut yang mana? Quran dan hadis ajak, jalan Nabi ikut jalan Nabi. Ada orang lain tak nak ikut jalan Nabi, berpecah. Bila berlaku perpecahan, orang susah hati. Macam-macam kumpulan penin. Kami ni orang awam penin. Selalu kalau 2-3 hari ni orang duk tanya kepada saya, macam mana ustaz, kami ni orang awam ni penin. Pertama ni kenapa kamu jadi orang awam?
Dah 20 tahun masuk Islam nak jadi orang awam lagi. 30 tahun Quran tak kerti baca, hadis tak kerti baca, dia awam sampai bila? Sampai mati kamu nak jadi orang awam. Kamu layaklah kamu pening. Orang ajar belajar Quran, belajar akidah melalui Quran hadis, fiqh melalui Quran hadis tak nak belajar. Tiba-tiba timbul isu-isu yang macam ni dia nak pening. Layak dia pening. Nak pening apa? Quran ajar allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dengar perkataan, dengar orang ni cakap macam ni, orang ni ceramah macam ni, mengajar macam ni, dengar semua. Lepas tu pilih hak mana yang bawa Quran hadis. Kalau kita kata jangan mengaji langsung dengan pok-pok ni dunia, dia kata pok-pok dia saja yang betul, tak apa, dengar semua. Tetapi kita buat penilaian. Hak mana bagi fakta, bagi dalil, bagi hujah, hak mana hak tak bagi hujah ni. Jadi boleh pilih sendirilah. Ada mari ilmu melalui mimpi, melalui tok guru. Hak pilih sendiri lah. Kita ni ada akal, ada otak kan. Takkan sampai ke mati kita nak meletakkan kedudukan kita sebagai orang awam. Orang cerita dalam majlis. Orang cerita dalam majlis. Rasulullah datang dalam keadaan yaqazah. Dalam keadaan jaga, kita boleh telan. Tak boleh nak nilai kami orang awam. Tapi itu yang rosaknya. Lepas tu pula ada orang yang nak menyokong pegangan ini buat mari hadis Nabi. Di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitan la yatamassalu bi surati. Siapa-siapa yang melihat aku dalam tidur, sesungguhnya itulah aku. Syaitan tak boleh menyerupai aku. Hadis yang kedua, wa man ra'ani fil manam fasayarani fi yaqzah. Barang siapa yang melihat aku dalam tidur, dia akan melihat aku ketika jaga. Hadis ni. Hadis sahih Bukhari lagi. Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih. Rawahu Syaikhani. Diriwayatkan oleh dua ulama hadis Bukhari Muslim. Bapak ni Wahabi tak jumpa hadis ni. Duk kata kembali kepada Quran hadis, dia tak jumpa hadis ni. Rasulullah kata, fasayarani fi yaqzah. Dia akan melihat aku ketika jaga. Maka boleh melihat aku ketika jaga. Sedangkan tuan-tuan, kalau kita baca huraian para ulama, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim. Ini khusus sebagai sahabat yang hidup di zaman Nabi, bukan setelah Nabi wafat. Bila Nabi pergi dulu ke Madinah, mereka ni dengan Nabi sayang sangat, kancing sangat dengan Nabi. Tak tengok Nabi beberapa hari dah gelisah, susah hati, tak tentram hati. Ada yang demam, ada yang sakit. Lalu sampai kerinduan mereka kepada Rasulullah sehingga terbawa-bawa ke dalam mimpi. Dan Rasulullah sebutlah, siapa-siapa yang mimpi aku ketika tidur, itulah gambar aku yang sebenar. Syaitan tidak boleh menyerupai aku. Dalam hadis yang lain, dia akan melihat aku ketika jaga, iaitu ketika dia berhijrah ke Madinah, jumpa secara live lah, secara terang, secara zahir, setelah dia berhijrah ke Madinah. Itu maksudnya. Bukan faham hadis Rasulullah dah wafat, Rasulullah lahir muncul dalam majlis. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dia keluar pula pendapat daripada golongan Sufi. Orang-orang Sufi. Pendapat orang Sufi kata boleh jaga, boleh muncul secara zahir, secara terang. Selepas zaman Rasulullah pun dia kata hadza muskil jiddan. Pendapat ini pelik sangat dia kata. Sebab Ibnu Hajar sendiri menjawab, kalau gitu sahabat Nabi sampai kiamat tak habis-habis. Kerana definisi ataupun takrif sahabat, man ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun bihi wa mata 'ala al-Islam. Siapa yang melihat Nabi, dia beriman dengan Nabi, mati di atas Islam, maka dia sahabat. Itu takrif sahabat, melihat Nabi. Dia beriman, dia mati atas dasar Islam. Kalau gitu Ibnu Hajar kata, sahabat Nabi ni sampai kiamat ada. Bila Nabi wafat, lepas Nabi wafat muncul lagi dalam majlis ilmu, dalam majlis haul, dalam majlis selawat perdana, Putrajaya selawat. Penang apa ibu? Penang selawat. Kedah apa dia? Satu tempat Kedah selalu buat selawat di mana? Al-Ustaz selawat. Oh, ramai. Pakat duk percaya Nabi mari kan. Kalau percaya macam tu tak betul lah. Sebab Nabi ni sampai kiamat ada, maknanya sahabat. Bila orang mengaku dia melihat Nabi, maka dia sahabat. Kita jumpa dia, kita tabi'in.
Kita jumpa tabi'in. Sebab tu mengaji kena ada dalil, fakta, hujah. Jangan duk dengar je. Saya pun jadi pelik. Jadi kembali kepada soalan tadi, kami pening. Layak kamu pening? Orang duk kempen dah begitu lama. Sekarang ni ada YouTube, ada Facebook, ada apa dia, macam-macam lagi, WhatsApp dan sebagainya, duk kempen mengaji mesti kembali cara Quran hadis, kembali pada Quran hadis. Dia tak nak mengaji. Tiba-tiba pening. Timbul isu macam ni, dia pening. Tak perlu pening, tuan-tuan. Kita dengar. Hak mana hak nak bawa Quran hadis, hak mana yang duk ajak ikut supaya dia ikut dia. Ikut dia, jadi pengikut dia. Bukan nak ikut, jadi pengikut Nabi. Hak boleh beza. Sekarang ni pula pelik dengan orang muda. Dan muda-muda diangkat menjadi orang yang hebat dalam masyarakat. Dan muda-muda duk bawa tongkat. Tongkat ni Nabi bawa. Cuba tuan-tuan baca dalam hadis. Ketika Nabi uzur, hak muda-muda dalam 20-an, 30-an saya kata pening. Dia tak belajar hadis betul-betul. Tak faham usul fiqh. Ha? Sunnah ni dia ada sunnah tasyri'iyah dan sunnah jibiliyah. Tasyri'iyah ni sunnah berkaitan dengan hukum hakam ni. Jibiliyah ni jubah Nabi, serban Nabi. Hak paling pelik pula tak? Sangkut tasbih pula di tengkok. Ya Allah. Dah jadi melampau-lampau dah sekarang ni. Jadi masyarakat pun suka jenis macam tu. Kita nak kata apa? Hak jenis ni memang pening lah. Yang Nabi tak pernah buat, dia buat. Sebab apa tu buat? Sebab kena pilih jalan kiri. Kalau Nabi ke kanan, kita kena ikut jalan kiri. Sebab jalan untuk guru. Itu jadi masalah. InsyaAllah tajuk ada satu program duha besok, kita bahas panjang sikit tajuk ni. Malam ni kita nak cerita bab akidah. Yang ni kita sentuh sikit-sikit je. Ini jadi masalah tuan-tuan sekarang ni. Jadi pelik sangat. Banyak munculnya orang yang macam ni. Tiba-tiba ramai pula. Jadi pengikut dengar. Bila ada pihak jawab, dia kata fitnah. Ini fitnah Wahabi. Sedangkan terang-terang ada seorang hamba Allah Ta'ala tu, dia kata dia mimpi jumpa ada lagi rasul di Malaysia. Sedangkan dalam surah Al-Ahzab, Khatamul Anbiya, Khatamun Nabiyyin disebut dalam Quran. Ada beberapa tempat dalam Quran ini bahawa Nabi Muhammad SAW Nabi yang terakhir. Wala nabiyya ba'di disebut di dalam Sunan Tirmizi. Tidak ada Nabi selepas aku. Kita jawab dengan Quran, kita jawab dengan hadis. Pokok Wahabi ni mengelirukan orang. Bila kita jawab, dia kata apa? Pokok Wahabi ni mengelirukan orang. Fitnah. Ada seorang individu lain pula. Dia berdialog bila dia berubat orang, berdialog dengan Iblis. Iblis kata Wahabi sesat. Iblis kata Wahabi sesat. Dia kata, tengok Iblis pun kata Wahabi sesat. Dia pegang cakap Iblis. Quran hadis dia tak nak pegang. Kita jawab. Dia kata, fitnah. Cuba tuan-tuan bayang. Semua fitnah. Kita sekarang ni saya bimbang, apa yang saya susah hati, takut golongan-golongan yang faham Quran hadis. Takut orang yang faham Quran hadis ataupun disebut sebagai golongan salafi ke di Malaysia ni, terpulanglah nak letak nama apa pun, tetapi orang yang reti dan faham, bila golongan ini jawab, mereka kata ini fitnah. Besok takut dia orang ni boring, malah nak jawab. Bila aku jawab, orang tuduh aku Wahabi. Akhirnya biarlah puak-puak ni nak buat apa pun. Lagi teruk. Orang dah jawab ini satu fitnah. Apa nak jadi masyarakat kita ni? Pengikut-pengikut dan juga anak murid kata, tengok kami dah mengaji dah lama dah dengan ni, dia duk bimbing kami dah lama dah. Takkan dia salah? Tak boleh nak beza langsung, tuan-tuan. Akhirnya puak-puak yang nak bawa orang Quran hadis ni dia nampak salah, nampak asing dalam masyarakat. Kita jadi sedih kerana saya menangis seorang, tuan-tuan. Sedih sangat. Puak-puak yang nak cerita Quran hadis ni dia nampak asing, nampak jahat. Golongan yang suka memecah belah ke masyarakat. Sedangkan kita nak perbetulkan kesilapan. Ulama mentafsirkan hadis ghuraba, bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing, dihina, dicaci, diperlakukan dan kembali kepada dalam keadaan asing. Beruntunglah orang-orang yang bersama dengan golongan ghuraba. Lalu ulama kata al-ghuraba'u man yuslihuna ma afsadan nas. Ghuraba ini adalah golongan yang memperbetulkan kesilapan-kesilapan manusia. Dia akan dinampak asing, dia akan dimusuhi. Orang nampak dia ni jahat. Betul tak? Sekarang ni berlaku tak?
Dan orang lebih sayang kepada orang yang soleh, tetapi orang tak sayang kepada golongan musleh. Orang yang baik, tunduk, tu semua orang sayang. Tetapi orang yang musleh, memperbetulkan orang, golongan ini dibenci oleh orang. Sedangkan antara musleh dengan soleh, dalam Islam, orang yang musleh lebih penting. Orang yang memperbetulkan kesilapan itu lebih penting daripada orang yang baik sendiri-sendiri dia je, duduk berzikir, baca Quran sendiri je. Dia tak kacau orang, betul lah. Tetapi hak masyarakat wasak tu siapa nak memperbetul? Yang nak memperbetulkan golongan ini adalah golongan musleh. Semua Nabi adalah musleh, memperbetulkan kesilapan. Tak boleh dibiarkan. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sesungguhnya kami mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Lalu Nabi Nuh kata, wahai kaum aku, sembahlah Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya Nabi Nuh berperanan menislahkan kaum dia yang rosak, yang sembah selain daripada Allah. Sebab itu Nabi dihina, para Nabi, para Rasul dihina, ditentang, dicaci, diperlakukan dengan berbagai-bagai cara oleh kaum mereka. Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Isa macam Nabi Yahya dibelah kepala, dibunuh. Nabi Isa ni sampai orang buru juga nak bunuh dia. Allah Ta'ala angkat, tarik naik ke langit kan. Nabi Yunus pun lari daripada kaum dia, tak tahan ni. Sebab musleh. Memang orang golongan musleh ini, golongan yang memperbetulkan masyarakat, mesti diburu, ditentang, dipandang asing, dipandang jahat oleh masyarakat. Di Malaysia dah berlaku situasi, suasana ini berlaku. Nabi sendiri kan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nabi sendiri orang nak bunuh dia, nak tangkap, memenjarakan dia, orang nak halau keluar daripada kampung halaman. Mereka merancang, Allah Ta'ala merancang. Tapi perancangan Allah Ta'ala sebaik-baik perancangan. Jadi tuan-tuan nak pilih hak mana? Kalau tuan-tuan jadi orang soleh diam saja, tuan-tuan selamat. Siapa pun tak kata kepada tuan-tuan, bahkan dipuji pula, disanjung pula. Tuan-tuan nak jadi orang soleh sahaja ke ataupun nak jadi musleh? Nak tanya sini semua tuan-tuan ni, nak pilih golongan mana? Kalau musleh kena. Golongan musleh memang akan kena. Sampai tak boleh nak tegur. Sedangkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengubah, siapa melihat kemungkaran. Bukan minum arak, bukan judi, bukan zina, kemungkaran apa? Imam Ghazali di dalam Mau'izatul Muttaqin, Mau'izatul Mu'minin, menterjemahkan kemungkaran itu sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam. Perlu diubah walaupun melihat orang gila berzina. Orang gila minum arak berzina ni berdosa tak? Adakah mereka ditaklifkan hukum orang gila? Mereka bukan mukallaf. Kenapa tegur? Kerana mungkar. Bagi hak dia tak berdosa pun kena tegur. Apatah lagi manusia yang waras yang melakukan kesilapan-kesilapan, tindakan yang bertentangan dengan Islam, lagi wajib kita tegur. Jadi kena tegur walaupun kita berhadapan dengan tentangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Dikata di sini, hak hamba terhadap Allah Ta'ala tidak mengazabkan. Allah Ta'ala tidak mengazab seseorang yang tidak syirik kepadanya sesuatu. Dalam hadis pun sebut Allah Ta'ala tidak mengazab, menyeksa orang yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya untunglah, kelebihan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa syirik. Allah Ta'ala tak azab. Mafhum mukhalafah. Maka kalau syirik, Allah Ta'ala azab lah. Banyak ayat Quran Allah Ta'ala sebut orang kafir, orang syirik ni diazab oleh Allah Ta'ala. Di antara golongan yang paling berat menerima azab siksaan daripada Allah Ta'ala adalah golongan munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam api neraka Allah Ta'ala yang paling bawah sekali, tempat paling panas sekali. Maka orang kafir Allah Ta'ala janji azab. Orang zalim dalam Quran Allah Ta'ala janji azab. Orang fasik pun Allah Ta'ala janji azab. Munafik pun Allah Ta'ala janji azab.
Tetapi orang yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala mengampun, tidak mengazabnya. Maknanya bukan sahaja dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia disebut orang muslim yang mukmin. Islam yang beriman kepada Allah dan beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang soalan yang ke-13, syurutu qubulil amal. Syarat-syarat. Syartani syurut. Syarat-syarat diterimanya sesuatu ibadat, sesuatu amalan. Apa dia syarat dia? Maknanya tuan-tuan, hadirin sekalian, bukan saja kita buat ibadat je, beramal sahaja, sudah tentu Allah Ta'ala terima, belum tentu. Sebab dia ada syarat dia. Bukan asal kata buat ibadat je, beramal je, Allah Ta'ala terima. Tak. Dia ada syaratnya. Dia kata di sini apa dia? Syurutu qubulil amali 'inda Allahi thalathatun. Syarat-syarat terima ibadat di sisi Allah Ta'ala ada 3. Kena ingatlah ni. Takut sia-sia ibadat kita, amalan kita, perbuatan-perbuatan yang baik, mengharapkan pahala, mengharapkan syurga, takut sia-sia. Kena tengok di sini betul-betul. 3 syarat dia tidak banyak. Yang pertama, al-imanu billahi wa tauhidihi. Beriman kepada Allah Ta'ala dan mengesakannya. Beriman jangan syirik. Mentauhidkan tidak mensyirikkan Allah. Bila kita beriman kepada Allah, tolak sembahan-sembahan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh, syarat nak masuk syurga tak padan dengan iman, disertai dengan amalan soleh. Dan tak cukup juga beramal dengan amalan yang soleh. Amalan yang soleh ni apa dia? Amalan-amalan yang baik. Amalan-amalan yang baik lah, yang kita sebut sebagai ibadah kan? Yang kita belajar dulu, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullah minal aqwal wal af'al. Dia kata ibadah itu sesuatu perbuatan yang dikasihi oleh Allah. Sesuatu yang dikasihi oleh Allah sama ada di sudut perkataan ataupun perbuatan, kas-salah, waz-zakah, wad-du'a wa ghairi zalik. Seperti sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Sesuatu benda yang Allah Ta'ala sayang, di sudut perkataan, perbuatan, semua dipanggil ibadah. Jadi ibadah saja tak cukup untuk melayakkan kita masuk dalam syurga, melainkan kena beriman. Iman tu kena betul. Akidah kita kena tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Dia kata di sini, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka syurga-syurga firdaus sebagai tempat tinggal. Syurga firdaus ni syurga yang paling tinggi, yang diduduki oleh Nabi, para Nabi, Anbiya, maknanya syuhada. Layakkah kita memperoleh syurga firdaus? Saya ni selalu ulang, bila saya minta tazkirah ke mengajar ke, ataupun duduk seorang-seorang pun, saya duduk fikir, kita ni aku dapat masuk syurga pun dah okey. Syurga paling bawah tak apa dah, kok tak layak je. Syurga paling bawah pun dah okey, dengan amalan kita pun tak layak, apatah lagi nak minta yang firdaus, syurga yang paling tinggi, yang berada di dalamnya para nabi, syuhada dan juga wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tak layak. Tetapi kita tengok Quran kata layak. Beriman dan juga beramal soleh. Dan Nabi SAW pula kata, wa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausa. Bila kamu minta kepada Allah Ta'ala, mintalah kepadanya syurga firdaus. Dalam riwayat yang lain, fas'alul firdausal a'la, syurga firdaus yang paling tinggi. Oi, macam mana ni? Nabi kata kalau nak minta ni, minta syurga firdaus yang paling tinggi. Kita duk rasa hak bawah pun, hak paling bawah pun tak layak. Menunjukkan Allah Ta'ala boleh bagi, tak ada masalah bagi Allah. Sebab apa suruh minta paling tinggi? Kalau nak ikut-ikut di sudut ibadat kita, amalan kita, pahala kita, memang tak layak. Sebab hakikatnya kita masuk syurga bukan dengan amalan, bukan dengan ibadat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Hadis 2818. 2818. Nabi SAW bersabda, fa innahu lan yudkhilal jannah lan yudkhilal jannata ahadun bi amalihi. Lam yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Tidak, Allah Ta'ala tidak memasukkan akan syurga kepada seseorang oleh amalannya. Kalau bukan dengan dia masuk, seseorang itu masuk syurga bukan dengan amalan. Qalu wala anta ya Rasulullah. Kamu sendiri macam mana? Seseorang itu tidak masuk syurga dengan ibadat, dengan amalan, dengan kebajikan yang dia buat. Kamu sendiri macam mana wahai Rasulullah? Sahabat tanya pula. Lalu Rasulullah SAW menjawab, wala ana. Begitu juga aku. Walaupun aku sendiri tidak akan masuk syurga dengan ibadat. Sedangkan kita duk baca hadis kan, hatta tawaramat qadamahu. Rasulullah bila berdiri ni sampai tumit dia jadi bengkok. Ada riwayat yang lain, bila Rasulullah qiyam mulai, betis Rasulullah ni tegang sampai pecah. Betis Rasulullah ni tegang, duk berdiri lama, qiyam lama tu sampai pecah. Luka. Punya lama berdiri. Dia bukan buat satu malam. Setiap malam pun macam tu buat ibadat. Pun begitu Rasulullah kata, aku sendiri tak boleh masuk syurga dengan amalanku. Kalau Rasulullah tak boleh masuk syurga dengan amalan yang begitu hebat, yang begitu banyak, yang begitu khusyuk, kita ni lagi tak layak. Rasulullah kata, aku sendiri tak masuk syurga dengan ibadat dan juga amalanku. Illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatin. Melainkan dengan limpahan rahmat daripada Allah Ta'ala. Dengan kasih sayang Allah masuk syurga ni. Bila dengan kasih sayang, maka bukan dengan ibadat. Asalkan sesuatu perbuatan yang mengundang kepada kasih sayang, kecintaan Allah Ta'ala, kecintaan hamba kepada Allah, layak masuk syurga. Walaupun syurga Firdaus. Jadi sekarang ni, bila dah kita tahu daripada hadis Nabi SAW, masuk syurga bukan dengan ibadat, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita kena berusaha untuk memperoleh rahmat. Berusaha supaya Allah Ta'ala sayang. Bagaimana nak cara nak undang kasih sayang Allah? Yang tu yang selalu kita sebut, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Kalau kita nak faham akidah ni, faham melalui Quran dan hadis. Nak beramal cara Quran dan hadis. Baru layak masuk syurga. Jangan kita buat sesuatu amalan yang tak ada dalil daripada Quran hadis. Bila dia sebut ni tidak sunnah, tak sunnah, bid'ah. Sikit-sikit nak bid'ahkan orang. Itulah jawapannya. Jadi, bila tidak sunnah, benda itu Nabi tak buat. Kenapa kita nak ikut? Nak diterima sesuatu ibadat tu kerana yang pertama ni dia kata beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ni nanti kita tengok lagi. Lalu dia kata apa lagi? Qala sallallahu alaihi wasallam, amantu billah summa istaqim. Qul amantu billah summa istaqim. Bila sahabat tanya, apakah perlu dia lakukan, tindakan perlu dia lakukan, Rasulullah kata beriman kepada Allah, kemudian istiqamah di atas dasar keimanan. Jangan beriman lepas tu jadi kafir. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Ada orang beriman lepas tu kafir, beriman kafir, lepas tu berterusan dalam keadaan kufur. Tak, amantu billah summa istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah di atas dasar keimanan. Beriman sampai kematian. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Janganlah kamu mati melainkan di dalam keadaan kamu berpegang teguh dengan agama Islam. Jangan lari daripada agama Islam. Jangan kita terpesong daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kena pastikan daripada kita akhir balik. Tak apalah, dulu kita mungkin tak apa nak mengaji, tak apa nak faham. Boleh daripada sekarang sampai kita mati berpegang teguh dengan ajaran Islam. Yang pertama dia kata beriman. Yang kedua al-ikhlasu wal amalu lillah min ghairi riya'in wala sum'atin.
syarat yang kedua untuk sesuatu ibadat diterima oleh Allah Ta'ala ikhlas. Apa makna ikhlas di sini? Iaitu beramal kerana Allah min ghairi riya'in wala sum'atin, bukan kerana riya'. Riya' ni daripada perkataan ra'a, bukan nak bagi orang tunjuk kat kita. Nak bagi kita amalan tu orang tengok. Kerana ini sifat munafik, yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah An-Nisa, mereka buat ibadat ni nak tunjuk ke orang. Dan mereka tidak ingat kepada Allah Ta'ala melainkan sedikit je. Ini di antara ciri ataupun sifat orang munafik. Jadi ikhlas itu maksudnya bukan nak tunjuk ke orang, wala sum'atin, dan bukan untuk didengar. Tadi untuk dilihat. Dia nak didengar, orang puji dia, banyaknya buat ibadat, banyaknya baca Quran, banyaknya mengaji, tiap malam mengaji ni. Seronoknya, dia suka dengar, dia suka dengar orang puji dia. Semua. Kalau ujub pula, maknanya dia rasa terkejut. Dia rasa hairan dengan kebaikan yang dia buat. Na'udzubillahi min zalik. Kalau ada benda-benda tu kepada kita, amalan kita tidak diterima oleh Allah. Riya', semua, wujud, takabur dan sebagainya. Dia kata apa lagi? Wala sum'atin. Qala Allah Ta'ala fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Sembahlah Allah Ta'ala di dalam keadaan mukhlis. Mukhlis ini akhlasa yukhlisu ikhlasan. Mukhlisun, mukhlisani, mukhlisuna. Di sini mukhlisina ketika khafat, ketika jar. Sembahlah Allah kamu kepada Allah Ta'ala di dalam keadaan kamu ikhlas baginya semata-mata agama. Agama ni yang kita buat ni semata-mata kerana Allah. Yang ketiga, syarat sesuatu ibadat amalan itu diterima oleh Allah, al-muwafaqatu lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ni. Beriman okey dah. Ikhlas okey dah. Yang ketiga pastikan betul tak? Yang ketiga ni tuan-tuan, dia kata muwafaqat, bersesuaian dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Kena fikir tengok setiap amalan kita ni sesuai ada apa yang Nabi bawa. Apa yang Nabi bawa ni secocok tak? Sama tak? Selari tak? Hak ni timbul masalah ni. Tang beriman semua orang boleh terima. Kalau orang kafir dah tak terima ibadat. Tang ikhlas semua orang boleh terima. Buat ibadat mesti kena ikhlas. Tang muwafaqat, bersesuaian dengan ajaran yang Nabi bawa ni, hak ni tangguh dulu. Sebab kita nak andaian. Andaian tu sebenarnya tak betul. Kalau orang yang mengaji ni orang faham lah. Kalau kita semua nak ikut Rasul, kita bukan tahu maksud Rasul. Dia buat andaian nak menakutkan orang dan nak mengelirukan orang. Contohnya, semua nak ikut Rasul kan? Nabi kahwin 9. Kalau sekali hamba 11. Ulama kata kahwin 4 je. Nak ikut Nabi kan ikut ulama. Dia timbul keraguan. Hak orang kata golongan-golongan yang kata kami ni orang awam, kami penin, dia memang layak penin. Dia memang layak pening. Sebab dia duduk kata dia orang awam, tak berusaha nak mengaji betul-betul. Sedangkan benda tu tak payah ikut ulama. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Allah Ta'ala dah sebut di dalam surah An-Nisa. Kahwinlah kamu wanita-wanita yang baik. 2 orang, 3 orang, 4 orang. Sekat 4 Quran kata. Walaupun ulama tak cakap, Quran dah cakap. Dan Nabi di dalam mentafsirkan ayat ini, Nabi kata untuk umat 4. Dia kata Nabi kahwin 9, ulama kata kahwin 4. Kalau nak ikut Nabi, salah lah dia kata. Sedangkan Quran dah sebut, dalam hadis dah sebut. Dia tak faham, dia buat qiyas nak bagi orang keliru. Semua andaian-andaian yang dibangkitkan nak bagi orang tak yakin kepada Nabi. Itu maksud dalam hati kita tak bincang. Tindakan dia tu ikhlas tak ikhlas itu kita tak bahas. Itu dia dengan Allah Ta'ala. Kita pun kita dengan Allah Ta'ala. Cuma apa yang dibangkitkan itu salah. Apa lagi disebut? Ulama buat macam ni, Nabi buat macam ni. Ada seorang yang tolong defend pula. Ada beberapa orang ustaz tolong defend ni. Salah satunya lagi dia ambil contoh Nabi kecil berdiri, ulama kata makruh. La ilaha illallah. Hadis ni memang ada dalam Sahih Bukhari. Faja'a subatata qaumin fabala qa'iman. Nabi datang kepada satu tempat buang sampah yang dimiliki oleh suatu kabilah, satu kaum, dia kencing dalam keadaan berdiri. Sebab tu kalau orang mengaji hadis dia tak akan pening. Sebab apa Nabi kencing berdiri? Ulama kata makruh. Nak ikut ulama kan ikut Nabi. Kalau ikut Nabi kencing berdiri. La ilaha illallah. Dia buat lawyer buruk kepada orang yang awam ni memang pening.
Kalau kita yang mengaji hadis, kita tak pening. Sebab ada riwayat yang lain. Di antaranya Abu Daud dan juga Tirmizi. Aisyah kata, "Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu wa ma bala illa qu'udan au ila julusan." Siapa-siapa yang bagi tahu kepada kamu Nabi kencing berdiri, jangan percaya. Aisyah kata, Nabi tidak akan kencing melainkan duduk. Ini dipanggil ahwalul bait. Suasana dalam rumah memang betul lah Nabi tak pernah kencing. Tak kena kencing melainkan dalam keadaan duduk. Tetapi Nabi pernah keluar berperang, dia musafir, berjalan. Ketika dia keluar daripada rumah, ada riwayat Bukhari, hadis yang paling sahih, dia kencing berdiri. Lalu di sini para sahabat sebut dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan Nabi ada beberapa ihtimal yang disebut oleh para ulama. Kalau orang tak boleh baca kitab Arab, boleh baca Bahrul Mazi yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Pandangan yang pertama, ada andaian mengatakan apa dia? Di dalam keadaan Nabi sakit, penghujung usia dia sakit. Sahabat ulama ni tahu di mana? Sahabat juga sebut. Sahabat tengok Nabi. Lalu dia tak boleh nak duduk, dia kencing berdiri. Andaian yang ketiga, takut mercik tu dekat sangat dengan pakaian dia. Takut terkena pakaian atau badan dia. Andaian yang ketiga, bila duduk kencing ni biasanya dia sekali kentut. Duduk kentut. Nabi pula pada ketika itu, tempat buang sampah yang dia kencing itu berhampiran dengan rumah orang. Takut orang dengar. Nabi jaga adab akhlak sampai macam tu. Okey. Dalam keadaan biasa, memang makruh kita kencing berdiri. Tetapi dalam keadaan uzuran, boleh kita kencing dalam keadaan berdiri, tidak makruh. Orang yang uzur, sebagaimana Nabi uzur tadi kan. Kita pun kalau tak boleh duduk, sakit pinggang, penghujung usia akan jadilah macam tu. Sekarang ni nak ikut ulama kan, nak ikut Nabi. Ulama kata makruh, dia sampai ketua pun dia tak berani kencing berdiri. Macam mana pergi RNR kan, jenis orang kencing manis pula. Orang kencing manis bukan dia tahan kencing, dia akan kencing langkai kan. Tanah semua dah penuh, cuma ada mangkuk-mangkuk air ni kat tepi tu. Nak buat macam mana? Tak nak ikut Nabi tadi? Nak ikut kata ulama suruh kencing duduk tadi? Kena ikut Nabi juga dalam isu ni, dalam suasana yang macam ni. Sebab dalam keadaan darurat, dia bangkitkan isu ni, dia baca hadis ni. Saya tepuk dia, ya Allah, kenapa lah dia mengelirukan orang. Dia tak faham, dia cuba mengelirukan orang pula. Kerana nak mempertahankan lah, Nabi ikut kanan, ulama ikut kiri, nak kena ikut kiri. Sebenarnya memang kita tidak nafikan nak faham Quran hadis berdasarkan kepada huraian tafsiran ulama. Hakikatnya nak ikut Nabi juga. Peranan ulama sekadar menghuraikan apa yang berlaku, apa yang disebut dalam Quran hadis. Bukan ikut ulama. Kita nak ikut Nabi, cuma nak faham Quran dan hadis mengikut tafsiran ulama. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, 4 imam kata, "Iza sahhal hadis fahuwa mazhabi." Apabila benarlah itu hadis, itulah mazhabku. Imam Mujtahid pun kata jangan ikut dia. Imam Auza'i, "La tuqallidni wala Auza'iyan wala Hambaliyan wala Syafi'iyan. Khuzu min haitsu akhudhu." Jangan ikut aku, jangan ikut Syafi'i, jangan ikut Malik. Ambillah sebagaimana mereka ambil. Kalau mereka ambil Quran hadis, kamu ambil. La yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina man lam ya'rif min aina akhadnahu. Ini Abu Hanifah pula kata. Tak halal bagi mana-mana orang yang nak berpegang dengan pendapat kami kalau dia tak tahu kami ambil di mana. Maknanya semua ajak kembali kepada Quran hadis. Dan Imam Malik kata, kullu qaulin yu'khadhu wa yutraku illa qaulun nabi. Setiap perkataan boleh diterima dan boleh ditolak melainkan perkataan Nabi. Imam mazhab ni hak duk hurai khilaf masalah fiqh ni. Ulama ni kata boleh, ni kata tak boleh, ni kata makruh, ni kata tak makruh. Syarat batas perkara batas sembahyang ni Imam Syafi'i banyak ni, Imam Hanafi pula banyak ni. Hurai walaupun berselisih, semua tu nak ajak orang kembali kepada hadis. Mereka ini hurai Quran hadis untuk memahami orang dan pengikut kepada hadis. Semua tak ajak ikut kembali kepada diri mereka masing-masing. Ikutlah aku, ikut aku, tidak ada langsung. Semua ikut Nabi, ikut Nabi. Sepatutnya mereka sebutlah satu perkataan, ikutlah aku, jangan ikut Nabi, aku lebih faham daripada kamu tentang hadis Nabi. Tak disebut. Kita tak pernah jumpa perkataan para ulama, khususnya ulama yang 4, ikutlah aku daripada ikut hadis Nabi kerana aku lebih faham daripada kamu tentang hadis Nabi. Tak disebut. Zaman sekarang ni orang ajak ikut Tok Guru daripada ikut Nabi. Sedangkan imam yang 4 ni lebih alim tentang hadis. Mereka pun tak kata ikut aku, mereka kata ikut hadis. Okey, yang kedua dia kata di sini, yang ketiga sepakat apa yang kita buat itu
dengan ajaran Nabi, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang didatangkan akan kamu oleh Rasul, hendaklah kamu ambil, kamu pegang. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa-apa yang melarang akan kamu oleh Nabi daripadanya, hendaklah kamu berhenti, jangan buat. Suratul Hash ayat 8. Qala sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan falaysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan yang bukan di atas kami, atasnya urusan kami, maknanya kami tak buat. Kami di sini Rasulullah dan para sahabat, fa huwa raddun, maka amalan itu raddun, yakni ai mardudun. Amalan itu ditolak. Tengok. Kesimpulannya maknanya apa? Syarat sesuatu amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala, pertamanya beriman, yang keduanya ikhlas, yang ketiganya muafakat dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi insya-Allah marilah sama-sama kita nilai, muhasabah, kita kaji, kita ukur, kita lihat, kita perhati, kita bedah siasat. Di samping ada beriman dan juga ikhlas tadi, insya-Allah amalan kita diterima. Kalau salah satu daripada tiga perkara ini tak ada, Allah Ta'ala tak terima. Macam mana kita nak tuntut pahala di sisi Allah? Wallahu alam, aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.